Salam sejahtera. Anda bersama saya Amira Isa dan ini berita utama malam ini. Singapura dan Indonesia lakar era kerjasama baharu untuk memacu ekonomi hijau masing-masing sempena lawatan sulung Presiden Prabowo Subianto ke sini selaku Ketua Negara. Ketegangan terus meningkat antara Israel dengan Iran. Kedua-dua pihak melancarkan serangan baharu menyasarkan prasarana utama masing-masing. Dan lelaki berusia 42 tahun alami luka tembakan setelah berbasikal di kawasan larangan tempat SAF jalankan latihan tembakan peluru hidup. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerima sambutan beristiadat di bangunan Parlimen hari ini ketika melakukan lawatan negara sulungnya ke Singapura sebagai Ketua Negara. Presiden Prabowo memeriksa pasukan kawalan kehormatan bersama Presiden Tharman Shanmugaratnam pagi tadi. Dalam lawatan selama 2 hari ini, Encik Prabowo juga akan menghadiri rahat pemimpin Singapura Indonesia. Beliau diiringi sebuah delegasi peringkat tinggi yang termasuk beberapa menteri Kabinet Indonesia. Encik Prabowo turut diberi penghargaan di sebuah acara penamaan bunga orkid di bangunan Parlimen. Bunga itu dinamakan sempena almarhumah ibunya, Dora Segar Sumitro. Sementara itu, Singapura dan Indonesia memeterai perjanjian-perjanjian penting untuk memacu ekonomi hijau masing-masing. Ini bagi mewujudkan lebih banyak pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan. Ia termasuk sebuah zon perindustrian mampan yang baharu. Beberapa perjanjian dimeterai sedang para pemimpin dari kedua-dua pihak berikrar untuk menjalinkan era kerjasama yang baharu dengan tumpuan utama khususnya dalam daya tenaga boleh diperbaharui dan sektor kemampanan. Era kerjasama baharu antara Singapura dengan Indonesia. Itulah visi yang dilakarkan kedua-dua negara dengan memberikan tumpuan kepada ekonomi hijau. Komitmen bersama terhadap projek-projek mesra alam jangka panjang dirasmikan secara simbolik sekaligus menandakan bermulanya projek jangka panjang dalam perdagangan elektrik dan karbon. Working together, we can create new opportunities for growth while realizing our green and sustainability goals. We can help ourselves, help each other, and help the world. Our work on the green economy reinforces our already robust and multifaceted economic ties. Our trade and investment links remain strong. Presiden Prabowo memperakui peri pentingnya meningkatkan perkongsian dua hala sambil menarik perhatian bahawa kedua-dua negara membincangkan pelbagai isu meluas semasa lawatannya ke sini. Kedua-dua pemerintah sealiran dalam usaha untuk meningkatkan keterhubungan dan mengukuhkan hubungan sesama rakyat. Perjanjian-perjanjian baharu juga dimeterai dalam bidang-bidang utama seperti jaminan bekalan makanan, teknologi pertanian dan pengangkutan maritim. Encik Prabowo menyifatkan Singapura lebih daripada sekadar rakan akrab, tetapi juga peran contoh yang boleh diteladani. Ini terutamanya dalam bidang-bidang seperti perumahan awam dan pengurusan dana negara. In school, we're not allowed to copy in our friends' homework or our friends' exam. But in real life, why not copy best practice, right? It's called copy with pride. So I learned this, and I think Singapore has initiated many successful policies. Encik Prabowo juga menghadiri sebuah jamuan negara yang dihoskan oleh Presiden Tharman Shanmugaratnam di Hotel Raffles. Dalam ucapannya, Presiden Tharman menegaskan kepentingan yang semakin meningkat untuk mengekalkan hubungan rapat antara kedua-dua negara. Berhubung perang antara Israel dengan Iran pula, Singapura dan Indonesia menggesa agar satu gencatan senjata segera dikuatkuasakan. Bercakap di satu sidang media bersama, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Lawrence Wong menekankan betapa pentingnya rundingan secara aman. We discussed regional matters and global matters. We expressed deep concern over the situation in
Gaza and the escalation in the Israel-Iran conflict, we emphasize the importance of peaceful solution, negotiation, and we call for immediate ceasefire. Dalam pada itu, Israel dan Iran terus saling berbalas serangan buat hari keempat. Menurut tentera Israel, pihaknya memberi lebih 20 sasaran di Iran semalaman, ia termasuk beberapa kemudahan nuklear Tehran. Iran sementara itu melancarkan gelombang serangan peluru berpandu ke arah Israel dengan ada yang menembusi sistem pertahanan Iron Dome Tel Aviv. Menurut Pejabat Perdana Menteri Israel, angka korban akibat serangan peluru berpandu Iran kini mencapai 24 orang. Tel Aviv dan pusat pelabuhan Haifa dibedil serangan peluru berpandu Iran awal pagi tadi, menyebabkan kecederaan dan kematian serta memusnahkan rumah-rumah. Kementerian Kesihatan Iran pula melaporkan sekurang-kurangnya 224 orang terbunuh dalam serangan-serangan Israel sejak Jumaat lalu. Hari ini, jurucakap Kementerian Luar Iran menuduh Israel menyasarkan sebuah hospital yang terletak di bahagian barat negara itu. Beliau mengutuk tindakan itu sebagai satu jenayah perang. Ketua Agensi Daya Tenaga Atom Antarabangsa juga memberikan kemaskini mengenai keadaan di kemudahan-kemudahan nuklear Iran. Menurut Encik Rafael Grossi, tiada tanda berlakunya kerosakan lanjut di tapak penggayaan nuklear Natanz. Tetapi bahagian atas tanah dan bekalan tenaga yang disalurkan ke loji itu musnah akibat serangan-serangan tersebut. Dan di tengah-tengah ketegangan yang berlaku, negara-negara yang mempunyai warga negara di rantau itu juga memberikan reaksinya. Media Filipina memetik Kementerian Luarnya sebagai menyatakan sekurang-kurangnya 4 warga Filipina cedera akibat serangan di Israel. Seorang daripada mereka cedera parah. Walaupun ketegangan terus meningkat antara Israel dengan Iran, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata beliau berpandangan positif kedua-dua negara itu akan mencapai perdamaian. Encik Trump menggesa kedua-dua pihak agar mengusahakan satu perjanjian, malah menyuarakan kemungkinan Presiden Rusia Vladimir Putin boleh menjadi pengantara. Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal and we'll see what happens, but sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. Encik Trump bagaimanapun enggan mengulas tentang sama ada beliau sudah meminta Israel supaya menggantung serangannya ke atas Iran. Beliau berkata Washington akan terus menyokong sekutunya itu dalam tindakan mempertahankan diri. Saudara, ketegangan yang semakin memuncak di Timur Tengah menimbulkan kebimbangan terhadap keselamatan para pelajar Singapura di rantau itu. Dalam catatannya di Facebook hari ini, Muiz menyatakan ia sedang memantau secara teliti perkembangan semasa demi memastikan kebajikan para pelajar terus terpelihara. Ia juga berkomunikasi secara rapat dengan Kementerian Ehwal Luar dan Konsulat Jeneral Kehormat Singapura di Aman. Kedua-duanya bertanggungjawab menjaga kepentingan rakyat Singapura yang melawat, tinggal atau bekerja di rantau tersebut. Muiz turut memaklumkan bahawa pegawai perhubungan pelajarnya SLO yang berpangkalan di Kahira dan Jeddah sentiasa berhubung dengan pelajar Singapura di 4 negara. Ini termasuk Jordan, Mesir, Arab Saudi dan Kuwait. SLO membantu menyalurkan sokongan dan panduan berdasarkan keadaan semasa. Muiz turut mengakui situasi itu mencemaskan bagi ibu bapa dan orang tersayang. Ia memberi jaminan pihaknya terus berhubung rapat dengan agensi berkaitan demi kebajikan pelajar Singapura di rantau itu. Ibu bapa yang mempunyai sebarang pertanyaan atau kebimbangan boleh menghubungi Muiz melalui talian dan email yang tertera. Israel juga terus memperhebat operasinya di Gaza. Sekurang-kurangnya 40 rakyat Palestin maut termasuk dekat pusat-pusat agihan bantuan. Laporannya selepas ini.
Selamat bertemu kembali. Sedang Israel terus menyerang Iran, tebing barat pula terus dikepung Israel buat hari ketiga berturut-turut. Tentera Israel menutup laluan masuk ke beberapa bandar di tebing barat, sedang rakyat Palestin melahirkan keprihatinan seperti di penjara. Peluru berpandu kelihatan di langit di atas bandar-bandar di tebing barat hari ini selepas Iran mengumumkan ia sudah melancarkan satu lagi gelombang serangan ke atas Israel. Letupan juga kedengaran setelah peluru berpandu pemintas dilancarkan dari Hebron dan Ramallah untuk menangkis peluru-peluru berpandu yang sedang menghampiri. Sementara itu, Israel juga memperhebatkan operasinya di Gaza. Menurut penguasa kesihatan tempatan, sekurang-kurangnya 40 rakyat Palestin terbunuh akibat serangan darat dan udara Israel semalam. 5 orang maut berdekatan 2 pusat agihan bantuan yang dikendalikan oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza GHF yang disokong oleh Amerika Syarikat. 3 daripada mereka terbunuh ketika ke pusat GHF berdekatan koridor Net Razim, manakala 2 lagi pula terbunuh semasa dalam perjalanan ke satu lagi tapak bantuan di Rafah. Israel bagaimanapun masih belum memberikan reaksinya terhadap kematian tersebut. Dalam pada itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkata beliau sudah mengarahkan para perunding untuk mempercepatkan rundingan berhubung pembebasan tebusan yang masih ditahan di Gaza. IDF sudah mengenal pasti tebusan kedua yang mayatnya ditemui di Gaza minggu lalu sebagai Avid Adzili. Beliau dibunuh semasa pertempuran yang berlaku pada 7 Oktober 2023. Menurut Israel, lagi 53 tebusan masih berada di Gaza. Sekitar 20 daripada mereka dipercayai masih hidup. Para pegawai India sudah menemui kotak hitam kedua milik pesawat Air India yang terhempas pada Khamis lalu, mengorbankan 241 nyawa, kecuali seorang penumpang yang terselamat. Perakam suara kokpit itu dijangka menyediakan bayangan penting sedang para penyiasat berusaha untuk menentukan punca naas itu. Menurut para pengamat, analisis data daripada peranti-peranti itu boleh mengambil masa sehingga 5 hari. India menjadi negara di tangga ketiga tertinggi bagi jumlah pelancong ke Singapura. Ia mencecah lebih 1,5 juta pengunjung, naik 5% berbanding tahun lalu. China dan Indonesia kekal di tangga pertama dan kedua dengan lebih 1 juta pelancong bagi setiap negara. Secara keseluruhannya, jumlah kedatangan pelancong sepanjang tahun hingga bulan Mei ini naik 2% berbanding tahun lalu. Seorang lelaki berusia 42 tahun mengalami luka tembakan semalam semasa berbasikal di kawasan hutan berdekatan tempat larangan SAF semasa satu latihan menggunakan peluru betul. Menurut polis, sebutir peluru ditemui pada sebelah kiri bahagian bawah belakang tubuh lelaki itu. Beliau kini dalam keadaan stabil selepas menjalani pembedahan untuk mengeluarkan peluru itu. Siasatan awal mendapati SAF sedang menjalankan latihan menembak peluru hidup di Nee Soon Range apabila kejadian berlaku. Di Malaysia, seorang lelaki direman selama 4 hari selepas disyaki terlibat dalam kes penipuan pakej haji melibatkan sekumpulan jemaah warga emas yang didakwa dikurung di Arab Saudi baru-baru ini. Suspek ditahan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA semalam. Jumlah kerugian keseluruhan yang ditanggung para mangsa dianggarkan RM81,000 Malaysia. Para mangsa mendakwa dipaksa mereda laluan berbahaya dengan berjalan kaki tanpa dokumen ke Mekah sebaik tiba di Jeddah. Mereka juga mendakwa telah dikurung dan dikunci dalam bilik gelap dan sempit serta diminta membuat bayaran tambahan lebih RM9,000 Malaysia. Saudara, lebih ramai pasangan muda boleh meraih manfaat subsidi sewa HDB. Ini setelah skim PPHS dilanjutkan sehingga Disember ini. Ikuti butirannya sekembali berita selepas ini.
Tidak lama lagi, huraian kecerdasan buatan AI yang dihasilkan oleh sebuah hospital awam di sini mungkin digunakan di seluruh sistem jagaan kesihatan awam negara. Ini selepas Kementerian Kesihatan MOH mengumumkan rangka kerja kawal selia yang akan memudahkan penggunaan AI dalam sektor tersebut. We are setting up a regulatory sandbox for AI software as medical devices. It's called AI SAMDs. Where licensed public healthcare institutions can deploy the devices in-house without a manufacturer's license or product registration. We will continue to ensure strong clinical governance, cybersecurity measures, and post-market surveillance post-rollout of the AI solutions. If successful, we'll explore extending the sandbox to also private healthcare providers. Pengumuman itu dibuat semasa persidangan teknologi sulung yang dianjurkan oleh Agensi Teknologi Kesihatan Nasional SYNAPS. Acara itu bertujuan menghimpunkan masyarakat jagaan kesihatan awam dan teknologi bagi meningkatkan pakat serta keupayaan sektor jagaan kesihatan. Di persidangan itu, SYNAPS juga memeterai perjanjian dengan syarikat-syarikat seperti OpenAI dan Google bagi melatih kaki tangan dan memanfaatkan teknologi AI. Encik Ong bagaimanapun memberi amaran bahawa penggunaan AI perlu diimbangi dengan keterbatasannya. Yet AI is not human. It does not feel, think, hope, fear, or empathize. Hence, as much as airplanes fly by themselves now, we will not accept a plane without a pilot. Likewise, there's a literature suggesting that AI provides better medical prognosis and diagnosis and treatment plan than a doctor equipped with AI. I think most of us still prefer the latter because we trust the human doctor who can empathize with our worries and our concerns. Saudara, ini satu berita baik untuk generasi perintis. Sekitar 300,000 warga emas boleh menjangkakan untuk menerima sehingga $1,400 dalam tokokan Medisave pada bulan depan. Jumlah tokokan itu lebih tinggi daripada yang diterima pada tahun 2024. Ia bertujuan untuk membantu warga emas membayar premium bagi pelan insurans pemerintah dan juga membiayai perbelanjaan perubatan mereka. Secara keseluruhannya, tokokan lebih $160 juta akan diagihkan. Bergantung kepada usia mereka, warga generasi perintis akan menerima tokokan Medisave antara $300 hingga $1,200. Selain itu, mereka yang berumur 86 tahun dan ke atas yang menghidap penyakit serius sedia ada juga akan menerima tokokan tambahan sebanyak $50 atau $200. Ini bagi membantu mereka membayar premium Medisave Hayat yang lebih tinggi. Tokokan itu akan dimasukkan secara automatik ke dalam akaun Medisave CPF penerima yang layak. Lebih ramai pasangan muda yang menyewa daripada pasaran terbuka sementara menunggu flat awam baru mereka siap, kini boleh meraih manfaat daripada subsidi pemerintah yang dilanjutkan. Skim perumahan sementara keibubapaan akan menyediakan baucer bulanan sebanyak $300 bagi membantu keluarga-keluarga yang layak menampung kos sewa sementara. Menurut HDB, lanjutan itu akan membantu mengekalkan sokongan sementara bagi mereka yang menyewa daripada pasaran terbuka. Skim itu diperkenalkan pada Julai tahun lalu dan sepatutnya berakhir pada bulan ini. Namun ia kini akan dilanjutkan hingga ke Disember ini. Menurut HDB, sekitar 170 keluarga sudah pun meraih manfaat daripada skim tersebut setakat hujung bulan lalu. Lanjutan itu dijangka memberikan sokongan kepada lagi 200 isi rumah. Pertandingan realiti Malaysia Big Stage Alpha melabuhkan tirainya malam tadi. Selepas 8 minggu bersaing, Muhammad Fazril Faisal muncul juara menewaskan 6 peserta lain di pentas akhir. Peserta Singapura Izzat Ibrahim pula menamatkan saingan di tempat ke-6 namun tidak pulang dengan tangan kosong. Big Stage Alpha merupakan edisi khas pertama siri realiti popular Malaysia di Astro Ria yang bertujuan mencari kumpulan lelaki pertama di bawah naungan stesen itu. Sebanyak 18 peserta lelaki berusia antara 18 hingga 37 tahun dari Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia menyertai pertandingan ini. Setiap minggu, mereka diuji melalui persembahan solo dan misi berkumpulan berdasarkan tema yang ditetapkan. Jangan tangis.
Peserta Singapura, Izzat Ibrahim, anggota kumpulan SUI dan juara program Kaki Nyanyi terbitan Mediacorp Suria, sering menerima pujian juri atas vokal dan persembahannya. Meskipun tidak sihat pada malam akhir, Izzat berjaya meraih tempat ke-6 dengan markah 62% dalam kategori vokal. Beliau turut memenangi kategori berkumpulan sebagai ketua kumpulan Alpha Ultra yang mempersembahkan lagu Run oleh BTS. Ganjarannya termasuk latihan intensif ke Korea, hadiah wang tunai RM5,000 dan sebuah trofi. Ariel Faisal dimahkotakan sebagai juara dengan markah tertinggi 71% dan membawa pulang RM30,000 serta trofi. Kesemua 7 finalis kini disatukan untuk membentuk kumpulan lelaki baru bernama Alpha. Izzat juga dijangka menandatangani kontrak bersama Rocket Fuel Entertainment selepas ini. Sekian sahaja berita untuk malam ini, saudara. Sehingga kita berjumpa lagi. Salam hormat.